Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sambung ayat tadi, ayat yang ke-102, yang mana nak memberitahu tentang hakikat sihir macam mana. Hakikat sihir ni macam mana? Mukjizat tu macam mana? Jadi sihir ini macam mana? Hakikat sihir itu apa? Sihir bahaya. Sihir ni memang bahaya. Ya, sihir bahaya. Tetapi bahaya dia adalah bahaya tahtal asbab. Kita ada banyak beritahu tentang tahtal asbab, ma fauqal asbab. Kaedah itulah senang. Kan? Tahtal asbab, benda yang ada sebab musabab. Ma fauqal asbab, yang di luar sebab musabab. Mana tidak ada sebab. Tak logik lah. Benda yang di luar logik. Di luar tak ada sebab penyebab dia. Contoh racun. Contoh dia racun. Bahaya ke racun? Bahaya. Siapa minum boleh menyebabkan kematian lah. Kan? Benda, kalau racun yang mematikan maka matilah. Kalau tidak jadi rosak lah. Kan? Tubuh badan kerana minum racun. Tetapi bahaya dia adalah masih lagi dalam lingkungan sebab. Ada sebab. Maka dipanggil min masyaitil. Mana benda tu termasuk benda yang Allah Ta'ala khendaki. Benda yang termasuk dalam perkara yang Allah Ta'ala tetapkan benda tu berlaku. Pisau tajam, bila dihiris, terbelah. Maka tu masyaitillah lah. Mana bentuk yang mengikut semula jadinya ia. Mengikut kejadiannya dia. Allah Ta'ala buat benda tajam tu, bila benda tajam tu kalau kena kita jadi luka. Benda racun boleh menyebabkan kita bahaya. Kan? Begitu juga sihir. Maka dia umpama itu juga. Maka bila kena pada kita, maka benda tu jadi bahaya. Bila kena jadi bahaya. Dan kena jadi bahaya ni, tak kira lah kita ni ulama besar mana sekalipun. Kita ni orang alim paling besar mana sekalipun. Kita ni walia besar mana sekalipun. Masih lagi tetap akan kena sihir. Akanlah boleh kena sihir. Boleh kena sihir. Kan? Kerana apa? Nabi Muhammad SAW tak ada Nabi yang paling wali Allah. Kan? Dia yang wali yang paling besar. Kan? Orang yang paling beriman. Nabi Muhammad SAW pun juga pernah disihir oleh satu orang perempuan di kalangan Yahudi. Nabi sendiri pun pernah kena. Sehingga turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Maka itu nak beritahu benda yang tahtal asbab bahaya, ya bahaya. Siapa-siapa pun boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Kan? Macam inilah virus kan sekarang ni, COVID-19. Ada orang yang kena, ada orang yang tak kena. Bukanlah orang yang tak kena tu kerana dia tu ada ilmu kebal ke, kerana dia ada kuasa ajaib ke, kerana dia ada pakai benda-benda keramat ke apa, tidak. Allah Ta'ala akan bagi kena kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kena. Dan ikhtiar kita masih tetap kena ikhtiar, tetapi ikhtiar kita itu mesti mengikut apa yang Allah Ta'ala nak tetapkan macam mana. Kita ikhtiar nak buat, tapi benda kadang-kadang boleh terjadi, benda tu boleh jadi tak jadi. Kan? Kan? Kerana semua sekali ni
ikhtiar kita mesti kena sesuai dengan ikhtiar Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala hendak. Macam dalam Al-Quran ada beritahu, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah yang kamu inginkan apa-apa, yang kamu iradah nak buat apa-apa. Yang kamu nak ikhtiarkan apa-apa. Illa an yasha Allah, melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala kehendaki gitu, maka jadilah. Maka itu semua sekali dia panggil tahtal asbab. Tahtal asbab. Benda yang ma fauqal asbab, benda yang ma fauqal asbab, contoh benda-benda yang yang pisau sepatutnya tajam, tiba-tiba dihiris jadi kebal. Itu dia panggil ma fauqal asbab. Kan? Kita tolak gini, rebah orang. Kan? Tolak angin gitu pun rebah orang. Kan? Tak ada kuasa apa-apa, tiba-tiba kita buat dengan gitu. Kononnya aura ke apa kan, orang pun jadi rebah, orang tu melanting apa semua sekali. Itu dia panggil ma fauqal asbab. Kan? Benda-benda yang tidak sesuai dengan sebab musabab dia yang sebenar. Maka kaedah yang paling mudah untuk kita tahu benda itu syirik ataupun tidak, tahtal asbab akan jadi masih lagi perkara itu tidak jadi syirik. Ma faqal asbab maka jadi syirik. Manakala sihir. Sihir, siapa yang buat sihir? Syirik. Sihir tak akan jadi sihir melainkan kena buat syirik. Sihir tak akan, benda tu bahaya. Bahaya dia pun kita dah beritahu tahtal asbab. Tapi siapa dia nak buat sihir, dia akan buat syirik. Lepas tu saya ada tengok dalam dokumentari tentang ada di Tanah Arab. Tak tahulah mana. Dia bongkarkan situ cerita ahli sihir. Ahli sihir itu dia buat satu perkara yang syirik, benda yang kufur, benda yang murtad. Barulah jadinya sihir tu. Nak jadi sihir tu mesti kena buat benda-benda gitu. Maka dia letaknya Al-Quran, Al-Quran kecil, dia ubahnya Al-Quran, dia rosakkan Al-Quran, bubuh dalam tai, bubuh dalam tangki najis yang dibongkarkan, saya tengok. Maka itu antara amalan-amalan untuk jadinya sihir. Sihir ni tak kira macam mana, mesti kena ada buat syirik. Seperti mana yang disebut oleh Syah Waliullah Dahlawi. Mana amalan syirik, amalan sihir itu mesti kena syirik. Tak akan jadinya sihir kalau tak buat syirik. Maka sihir itu syirik. Sihir itu syirik. Syirik itu syirik besar, mana kena bertaubat. Tak bertaubat masuk neraka kekal. Itu bahayanya sihir. Kan? Karena sihir itu syirik. Dan sihir itu menyebabkan kekufuran. Kan? Tengok ayat ni, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka golongan ahli kitab ni, mereka tu sebenarnya kali ikut apa yang dibaca oleh syaitan. Syayatin itu syaitan-syaitan sini. Syaitan-syaitan sini adalah ahli sihir. 'Ala mulki Sulaiman, di masa kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wama kafara Sulaiman. Ayat yang seterusnya itu wama kafara Sulaiman adalah penafian perkataan Yahudi yang mengatakan Nabi Sulaiman itu ahli sihir. Maka Allah Ta'ala guna perkataan tidak kata Nabi Sulaiman itu ahli sihir, tidak Nabi Sulaiman itu ahli sihir, tapi disebut Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Yakni tidak kufur dengan melakukan amalan sihir itu.
yakni dia ini tidak di kalangan ahli sihir. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman itu tidak kafir, maknanya Nabi Sulaiman itu tidak di kalangan ahli sihir. Walakinna syayatin, akan tetapinya syaitan-syaitan itulah. Itu syaitan-syaitan yang ahli sihir itulah. Kafaru, mereka itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihr. Mereka itu mengajarnya orang ramai akan sihir. Mereka itu yang ajar orang ramai sihir. Jadi siapa? Alim ulama. Siapa sini? Alim ulama. Kan? Sebab tu sihir ni mesti daripada ulama. Sihir, ilmu sihir ini daripada ulama. Dia bukan mari daripada ilmu-ilmu kampung. Kalau ahli sihir kampung tu biasa je. Ya. Sihir sebenar mesti daripada ulama. Ya. Sampai sekarang ni pun masyhur kan. Ahli sihir di kalangan Yahudi. Ahli sihir Yahudi ramai juga orang gerung, dan orang anggap hebatnya kan. Di kalangan mereka-mereka ni beranggap ahli sihir yang paling hebat adalah golongan ahli sihir di kalangan pokok Yahudi. Hebat tak hebat sehingga Nabi Muhammad SAW pun terkena dengan sihir orang daripada satu orang Yahudi, satu orang perempuan pula tu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Sini wama sini sambungan daripada wattaba'u. Wama sini sambungan daripada wattaba'u. Maknanya wattaba'u ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Itu makna dia. Itu dan mereka itu ikut. Mereka itu bukan ikutnya ajaran Nabi Sulaiman sebenar kali. Mereka ikut yang diturunkan oleh golongan dua malaikat. Di Babil, di kawasan Babylon. Di kawasan Babylon. Itu dua orang malaikat itu, satu Harut, satu Marut. Satu Harut, Marut. Orang kita pun sampai kalau benda tu tak betul, orang kata karut marut kan? Karut marut. Inilah daripada perkataan inilah. Karut marut. Karut marut. Daripada Harut Marut. Harut dan Marut. Dua malaikat. Dua malaikat ni Allah Ta'ala utuskan. Allah Ta'ala hantar malaikat turun ke dunia bagi tahu kepada orang ramai. Nanti ada cerita selepas pada ni kan. Turun sini, turun di kawasan Babylon. Dan dua malaikat itu tujuan mereka itu turun adalah untuk ajar sihir. Tetapi ajar sihir itu untuk bezakan yang mana sihir, yang mana mukjizat. Macam mana nak bezakan sihir dengan mukjizat? Sihir boleh belajar, mukjizat tak boleh belajar. Siapa dapat belajar macam mana sekalipun, dia tak akan dapat mukjizat. Dia tak akan dapat mukjizat itu, dia tak akan dapat. Dia tidak ada pun kuasa keramat. Keramat apa, tak ada. Dia beramal lah macam mana sekalipun, dia tak ada. Jadi tiba-tiba dia ada mempunyai satu kuasa, boleh terbang ke, boleh melompat tinggi ke, jadi Superman ke, tiba-tiba jadi kebal ke apa ke, dia tak ada itu. Tak ada benda tu. Kalau nak jadi kebal, Nabi Muhammad lah yang paling kebal. Nabi Muhammad SAW yang paling kebal, kerana dialah yang paling banyaknya amal. Kan? Dia yang paling banyak amal. Sahabat-sahabat pun juga yang paling banyak amal. Maka yang jadi kebal-kebal tentulah sahabat-sahabat Nabi, dan juga termasuk Nabi Muhammad SAW kebal. Dia tak terkenalah racun, dan tak terkena juga sihir. Kan? Kebal apa kalau kena sihir? Kan? Nabi Muhammad tidak kebal. Dan Nabi Muhammad SAW masa peperangan pun Nabi SAW memakai baju besi pun ada, Nabi pakai topi besi pun ada. Kerana Nabi Muhammad SAW tidak kebal. Tidak kebal. Maka tidak ada
siapa pun di kalangan Tok Wali yang boleh beramal, amal dia itu sehingga dia dapat satu makam dia itu dapat ada satu kuasa keramat yang mana dia itu boleh buat benda-benda tertentu dengan tidak melalui tahtal asbab, tetapi benda tu jadi ma fauqal asbab. Dia boleh buat benda yang sebaliknya kan. Contohnya manusia mana boleh terbang-terbang kan, tapi tiba-tiba dia boleh terbang. Saya ada tengok dalam satu buku cerita dulu saya duk baca. Kita duk dengar, tengok cerita tu, saya baca buku cerita tu, cerita hikayat apalah, hikayat 1001 malam ke apa tu, ni cerita dia. Ada cerita situ dia beritahu cerita Rabi'atul Adawiyah. Sampai sekarang ni pori kita pun memang sampai nama anak pun memang akan bubuh nama Rabi'atul Adawiyah lah. Satu wali besar. Dan Rabi'atul Adawiyah tu dalam cerita tu ada beritahu dia itu ada kuasa boleh naik ke langit. Ada kuasa boleh naik ke langit. Dan sama-sama wali ni dia boleh naik ke langit bermesyuarat. Saya tengok cerita tu dulu tu kita rasa kagum lah masa zaman kecil dulu tu. Tapi bila kita ngaji apa semua, Allah nampak sangat cerita tu ada cerita-cerita bohong, nak merosakkan akidah. Cerita-cerita yang nak merosakkan akidah. Sehingga saya ingat dulu ada diberitahu bila kita nak buat amal apa, dia kata amal lah. Buat amal ni insya-Allah dia kata bolehnya terbang, bolehnya ada kuasa tu, orang tengok kita pun jadi takut, kita tanpa orang apa semua sekali pun jadi mutah darah, mutah hijau lah apa semua sekali. Macam-macam lah. Kan? Diberitahu amalan-amalan tertentu dapat kuasa. Bila kita amal benda tu dapat kuasa. Jadi kita fikir balik, siapa yang paling banyak amal? Yang paling banyak amal ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak amal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak amal, dia ada tak kuasa? Dia ada ke tidaknya kuasa yang mana jadi tak berdarah ke, jadi kebal ke, kan? Boleh melayang-layang ke, kan? Nabi SAW juga naik keldai pun ada dalam riwayat. Nabi SAW naik kuda pun ada. Tak ada lah Nabi SAW nak pergi peperangan ke, Nabi terbang dilawan ke apa. Tidak ada. Tak ada satu amalan-amalan khusus gitu. Tidak ada. Kan? Maka ini nak beritahu Nabi SAW pun tidak ada kuasa. Mukjizat yang ada pada Nabi sekalipun adalah anugerah daripada Allah Ta'ala, bukan hasil daripada pelajaran. Bukan dia belajar. Nak dapat benda tu bukan Nabi SAW belajar macam mana nak jadi dapat mukjizat. Tidak. Nabi SAW tidak ada kuasa mukjizat. Mukjizat tu kuasa Allah. Allah yang ada kuasa mukjizat. Sebab tu bila kita dapat bezakan sini, Nabi ni ada mukjizat ke? Ada mukjizat. Tapi mukjizat tu hak miliknya Nabi Muhammad lah. Tidak. Bukan hak milik Nabi. Dan dia boleh buat ikut sedap dia ke, nak buat bila-bila ke, ikut rasa dia nak buat hari ni ke. Contoh ada dalam riwayat hadis, ada beritahu Nabi SAW dicelah jari-jari dia ni keluarnya air. Ketika itu masa tu air tak ada, keluar. Jadi ada lagi peristiwa yang lain yang mana Nabi SAW tak adalah keluarkan air gitu pula juga. Maka bukan setiap masa jadi keluarnya air. Bila tidak ada air, tak ada air. Ada yang tak ada air. Tapi adanya air, celah jari itu bukan sentiasa berlaku jadi gitu. Bukan sentiasa berlaku gitu. Maka tujuannya dua malaikat Harut Marut ini diturunkan untuk mengajar ilmu ini supaya dapat bezakan yang mana sihir itu boleh dipelajari. Maka jadilah benda itu kerana mengikutnya sebab-sebab dia. Manakala mukjizat belajar macam mana sekalipun, ilmu macam mana sekalipun, amal paling banyak mana sekalipun, tak akan adanya kuasa mukjizat, tak akan adanya kuasa keramat. Kuasa keramat tu tak ada. Dia tidak boleh memilih bila-bila. Tapi ada je cerita di kalangan sahabat, cerita-cerita ada yang karamah apa semua. Ada cerita tu. Kita tidak nafikan karamah, tapi karamah mengikut kehendak dia tidak ada. Mengikut kehendak dia tak akan ada. Maka dia rasa okey, nak benda tu jadi gitu, terus jadi itu.
rasa benda tu nak jadi gini, terus jadi gini. Tidak ada. Nabi pun tidak ada, sahabat-sahabat Nabi pun tidak ada, dan wali-wali mana sekalipun tidak ada. Kalau ada macam mana? Kalau ada itulah nak beritahu, itulah sihir. Kalau ada juga, maka yang ada itulah sihir. Dia boleh buat apa saja benda yang mafaqul asbab itu, yang di luar sebab musabab yang kebiasaan. Maka itulah sihir. Dan sihir ini boleh diguna dengan ayat-ayat Quran tertentu, amalan-amalan tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu, ada. Dan ada tu, saya sendiri pun saya ada belajar juga benda-benda gini. Jadi kita tahu, baca ayat-ayat tertentu untuk buat benda-benda tertentu. Boleh, seolah-olah boleh buat benda-benda gitu. Seolah-olah kita boleh tahu benda-benda gitu. Amal baca benda-benda tertentu, baca di telur tu kita boleh tahunya siapa mencuri, siapa orang yang buat benda tu, benda ni. Kita boleh tahu dengan tengok telur lah, apalah semua sekali. Itu semua sekali adalah amalan-amalan sihir. Itu semua amalan-amalan sihir. Bukan amal yang bentuk karamah. Tak ada. Karamah itu kita tak boleh belajar. Kalau Allah Ta'ala bagi, hanya masa tu saja. Kalau Allah Ta'ala bagi, hanya masa tu saja. Dan bukan sentiasa. Tapi kalau Nabi, kalau Nabi pula, pun sama juga. Nabi SAW dan Nabi-Nabi mana sekalipun, yang dapat mukjizat itu bukan mengikut kehendak dia. Nabi Musa AS tongkat. Tongkat dia tongkat biasa saja. Tetapi beberapa masa, ada berapa kali? 2 kali, 3 kali. 3 kali, tak silap saya 3 kali. 3 kali tongkat Nabi Musa jadi ular. 3 kali tongkat Nabi Musa ni jadi ular. Masa mula-mula, masa Allah Ta'ala nak tunjuk. Lepas tu, yang kedua, 2 kali lagi tu masa di depan Fir'aun. Depan Fir'aun. Depan Fir'aun dan juga depan ahli sihir. Depan Fir'aun dan juga depan ahli sihir. Dan sebab itulah ahli sihir masa zaman Fir'aun itu, ahli sihir itu semua beriman kepada Nabi Musa. Kenapa? Mereka itu percaya ini bukan sihir. Yang ular ni bukan sihir. Ini ular betul ni. Ular ni bukan ular sihir ni. Ini memang ular-ular betul. Sebab itulah ular tu makan semua ular-ular yang ahli sihir itu buat. Dan ular itu pula ada kuasa mana laju kan? Ada kuasa laju. Dia ular besar, lepas tu ular besar pula bergerak macam ular kecil. Ular kecil ni dia lincah. Maka ular besar ni pula jenis lincah. Biasa kita tengok ular sawah, mana ular sawah jenis lincah? Dalam air tu dia laju lah. Tapi kalau atas darat gini, slow je dia. Nak boleh bergerak tu. Tapi ini ular yang daripada tongkat Nabi Musa ni ular mukjizat. Yang mana dia luar biasa. Dia benda yang luar biasa. Benda yang luar biasa, ular sepatutnya slow tetapi dia jadi laju. Kan? Lepas tu tongkat, tak ada apa-apa pun tongkat tu, tapi tongkat tu tiba-tiba jadi ular. Dan setiap masa ke tongkat tu jadi ular? Tak ada pun. Maka ini hanya beberapa kali saja mengikut kehendak Allah Ta'ala, bukan mengikut kehendak Nabi. Bukan mengikut kehendak Nabi Musa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang berlaku beberapa perkara bukan mengikut kehendak Nabi, itu adalah mengikutnya kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu bila diminta, Nabi tak boleh bagi mukjizat. Sama sini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur. Dan mereka berdua itu, malaikat itu, Harut Marut itu, mereka itu tidak ajar seorang pun. Sehinggalah dia akan kata dulu, bagi amaran dulu. Innama nahnu fitnah. Hanyalah kami ini cobaan. Ini satu ujian. Mana ujian daripada Allah Ta'ala. Ini satu ujian daripada Allah Ta'ala. Buat kamu semua. Ujian daripada Allah Ta'ala buat kamu semua sekali. Fala takfur, maka jangan jadi kafir.
Maka jangan jadi kafir dengan sihir ini. Maknanya sihir itu jadi kafir. Kayak ayat yang tadi pun saya dah beritahu kan, sihir terus jadi kafir. Ada pembahasan dalam pengajian kita akidah kan. Yang mana sihir lawan sihir macam mana? Sihir baik lawan sihir jahat lah, maknanya gitu. Boleh ke tidak boleh? Tidak boleh. Dua-dua tidak boleh. Sihir jahat ke, sihir baik ke, tak kira. Sihir hitam ke, sihir putih ke, dua-dua tak betul. Gitu. Orang Islam ke yang buat sihir, orang kafir ke yang buat sihir, dua-dua tak betul. Dua-dua tak betul. Kan? Kalau orang kafir, tu sihir hitam. Kalau yang orang Islam, sihir itu tak panggil sihir, itu ada jenis bacaan campi. Pada benda tu sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin, maka dua malaikat itu yang sebagai ujian itu dia kata, dia bagi tahu kepada orang ramai ihtiyatan lah sini sebagai perwaspadaan, bagi amaran supaya semua orang berwaspada. Ingat, ajar ini bukan nak suruh amal, ajar ini nak suruh tahu mana sihir, manakah mukjizat. Fa yata'allamuna minhuma, maka mereka itu pun mengajilah daripada dua malaikat itu akan sihir. Sihir dia tu sampai tahapnya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka itu dapat kuasai ilmu sihir yang dapat memisahkan pasangan suami isteri. Suami isteri, pasangan suami isteri itu boleh jadi tepis. Kerana amalan sihir ini. Ayat yang seterusnya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, ini amaran. Tapi amaran daripada Allah Taala, ini ayat amaran daripada Allah Taala. Walaupun nampak mereka tu belajar sihir itu nampak macam hebat, ini amaran daripada Allah Taala. Dan tidaklah mereka itu dapat memudaratkan dengan sihir itu terhadap seseorang pun illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Taala juga. Walaupun nak buat benda sihir itu, makna walaupun dengan belajar mengikut kaedah yang sebenar dah pun, mengikut syarat-syarat nak jadi sihir tu pun, buat semua sekali benda tu tak akan jadi juga melainkan dengan izin Allah Taala. Maka ayat ni juga nak beritahu kepada kita, tawakallah pada Allah Taala. Boleh jadi kita kena sihir, boleh jadi kita tak kena sihir, jadi kita mohon pada Allah Ta'ala, kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, pastinya Allah Ta'ala akan bagi perlindungan pada kita. Dan sihir yang mereka itu, sekiranya mereka itu sihirkan kita sekalipun, tak semestinya sihir itu dapat memudaratkan. Maka bila kita tengok ahli sihir itu, tak boleh takut apa lah. Takut apa? Oh, dia ni ahli sihir. Kita pun ketar-ketar takut. Kenapa? Kerana dia tu ahli sihir. Tak perlu sampai gitu dah. Sebab sini Allah Ta'ala nafi dah. Mereka itu tidak dapat memudaratkan sesiapa. Tidak dapat memudaratkan siapa pun, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu terus belajar benda yang memberi mudarat kepada mereka, iaitu sihir itu. Wa la yanfa'uhum, dan sihir itu tidak memberi manfaat pun pada mereka. Belajar juga benda yang tidak memberi, benda yang memudaratkan mereka, dan benda itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu, dan mereka itu benar-benar tahu. Mereka itu benar-benar tahu. Laman ishtarahu ma lahu, barang siapa yang barang siapa yang membeli sihir itu. Barang siapa yang membeli sihir itu, malahu, tidak ada buatnya, fil akhirah, di akhirat kelak, min khalaq, sebarang nasib, sebarang bahagian. Di akhirat. Bahagian kebaikan pada dia di akhirat, nasibun minal khair. Nasibin minal khair. Ke mana dia? Khalaq di situ nasibin minal khair.
satu bahagian nasib yang baik, tidak ada. Mana dengan dia belajar sihir ini, mereka itu tak akan dapatnya nasib baik. Tak dapat sebarang nasib baik. Ya kan? Wala bi'sa ma syarau bihi, dan sangat buruknya apa yang mereka itu belikan dengannya itu dengan diri mereka, anfusahum. Okay. Mereka tukarkan dengan diri mereka. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka itu semua sekali mengetahui bahayanya sebenar kalinya sihir. Bahayanya sihir itu, belajar sihir itu bahaya dan amal bahaya. Cuma tahap belajar sihir itu hanya sekadar untuk belajar, untuk tahu saja boleh. Tetapi itu pun tidak digalakkan oleh ulama. Ulama di kalangan ulama pun, siapa nak belajar sihir boleh belajar, tapi bahayalah. Bahaya. Takut gelincirnya akidah. Siapa belajar sihir boleh tergelincirnya akidah. Dengan adanya amalan-amalan tertentu, dengan adanya bacaan-bacaan tertentu, dengan buatnya perkara-perkara tertentu, boleh jadi benda tu adalah sihir. Dan sihir itu menyebabkan satu orang itu kufur pada Allah Ta'ala. Kerana syirik tadi. Sebab itulah daripada ayat ni, panjang-panjang ayat ni nak beritahunya, siapa yang buatnya sihir, siapa pergi cari sihir pun kafir. Kita tak boleh cari ahli sihir untuk kita sihirkan orang lain. Sama saja, kufur pada Allah Ta'ala, syirik pada Allah Ta'ala juga. Kan? Dan kita sendiri pun tidak boleh melakukan sihir itu. Dan sihir itu tak kira sihir putih ke, sihir hitam ke, sihir baik ke, sihir jahat ke. Semua jenis sihir itu tidak boleh. Semua jenis sihir tidak boleh kita buat. Setengah orang itu dia bezakan pula. Ni sihir hitam, black magic, kan? Black magic. Yang ni jenis black magic. Hal lain pula white magic ke apa pula. Gitu pula. Jadi seolah-olah ada yang sihir, ahli sihir baik, ada ahli sihir jahat. Ahli sihir baik, ahli sihir jahat tu dalam cerita Hollywood boleh lah. Kan? Dalam cerita Hollywood memanglah ada ahli sihir baik, ada ahli sihir jahat. Dua-dua dalam Islam sebenar kali, dua-dua tu ahli sihir tu benda tak betul dua-dua. Kita tak bolehnya menolak sihir dengan sihir. Tak boleh. Kita nak ada orang sihir kita pun pergi cari Tok Bomo, tak kira lah Tok Bomo orang Islam ke, Tok Bomo orang kafir ke, yang boleh sihir balik ataupun boleh lawan yang sihir itu. Dia guna sihir untuk lawan yang sihir pun tidak boleh. Dua-dua pun kita tak boleh buat. Maka sihir, kita kena mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Saya ingat dulu, antara bacaan ayat lah, antara bacaan ayatnya, ayat ni lah. Bila ada orang sihir, bacalah ayat ni. Baca ayat ni. Baca ayat ni, kan saya ingat dulu, saya belajar dulu, inilah ayat yang baca. Jadi ayat ni kalau siapa nak baca, bacalah ayat-ayat Quran mana-mana pun boleh. Tetapi baca ayat ni, dia lebih kepada penerangan tentang sihir. Maka siapa baca ayat ni, lebih mantap lagi akidah dia. Jadi dia pun tak jadi rasa gerun dengan ahli sihir, dan tak rasanya sihir itu dapat memudaratkan siapa-siapa, kan, melainkan dengan izinnya Allah Ta'ala. Maka dengan baca ayat ni, dia akan jadi makin kuatnya iman dia lah kalau dia baca ayat ni. Maka bagus jugalah kalau nak baca ayat ni. Bukan nak kata sunat baca ayat ni, tetapi nak beritahu baca ayat ni. Baca ayat ni supaya dengan baca ayat ni kita boleh bila orang tu kena sihir, kita baca ayat ni, kita akan dapat naiknya semangat kita, iman kita akan jadi kuat, keyakinan kita pun akan jadi kuat bila kita baca satu ayat yang berkisah dengan sesuai dengan perkara itu, iaitu perkara sihir juga. Maka daripada sini barulah kita tahu jadi sihir itu tidak memudarat, kan? Tidak memudaratkan satu orang, kan? Maka bila kita baca ayat ni, kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, mohon keselamatan daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hilangkan sihir daripada orang ini, ataupun diri kita. Dan antara ayat yang dibacanya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas yang dibaca. Kalau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas itu ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Dan ayat ni juga dibaca. Kalau saya ingat dulu saya belajar cara nak bomoh dulu, saya ada belajar antara ayat yang dia suruh bacanya adalah baca ayat ni lah. Baca ayat ni kena baca kuat lah.
baca cara baca dia tu baca kuat. Kuat tu bukan baca perlahan, maknanya kita baca kuat supaya kita boleh dengar, orang yang mendengar, orang-orang yang kita jampikan pun boleh dengar. Boleh dengar. Sebab bila dia dengar, maka dia sendiri pun mungkin yang akan dapat naik keimanan dia, kuat iman dia. Tapi kalau dia tak faham Arab, maka awak bacalah terjemahan dia. Ataupun awak syarah terus ayat ni pada dia. Maka insya-Allah orang yang kena sihir pun insya-Allah akan jadi dia jadi kuat semangat. Maka bila dia kuat semangat tu lebih kuat laginya untuk lawan sihir itu. Sebab sihir ini lawan dia dengan doa. Macam mana nak lawan sihir? Tak ada lawan dia dengan doa. Mohon perlindungan pada Allah Taala, mohon keselamatan daripada Allah Taala. Minta dengan Allah Taala. Itu saja cara nak lawan sihir. Kalau kita dapat tahu ada satu orang itu kena sihir, macam mana nak hilang ustaz? Macam mana nak baca ayat apa? Kalau nak baca ayat, antara boleh bacanya ayat ni, antara boleh baca. Sebab apa? Dengan baca ayat ni kita dapat faham, kita baca jugalah dengan terjemahan dia supaya kita boleh faham isi makna dia. Maka kita akan jadi iman kita akan jadi kuat, tauhid kita akan jadi kuat. Orang yang mendengar pula pun akan jadi kuat. Maka kita sama-sama pun jadi rasa sihir ni tidak memudaratkan, tidak dapat memudaratkan sesiapa pun, melainkan dengan izinnya Allah Ta'ala. Maka sini keyakinan kita pada Allah Ta'ala pun akan jadi kuat. Tawakal kita pada Allah Ta'ala pun akan jadi kuat. Lepas tu mohonlah perlindungan pada Allah Ta'ala. Antara ayat Al-Quran yang mohon perlindungan adalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca dua ayat tu, dua surah. Baca dua surah tu ataupun direct minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah bagilah aku hilang ni sihir, ada orang sihir aku ni, aku tak tahu cara macam mana, kamu hilangkanlah sihir ni, hilangkan sehingga tidak tinggal kesan ke apa, kamu bacalah doa-doa, mintalah kepada Allah Ta'ala. Dan kalau siapa-siapa boleh baca yang dalam hadis, maka baca yang dalam hadis. Itu saja cara. Sampai sini saja dulu pengajian kita hari ini. InsyaAllah kita sambung balik. Nanti saya akan beritahulah tarikh-tarikh dia. Ini hanya untuk sementara ni lah. Sebab kita hari Senin ni insyaAllah dah start dah kelas online. Jadi insyaAllah lah akan ada juga kelas sambungan untuk hadis yang kita baru ni pun insyaAllah akan dikhatamkan. Akan dibaca sampai habis lah insyaAllah. Dan juga Al-Quran ni lah insyaAllah kita akan baca lagi. Cuma tarikh masa dia tu masih lagi saya tidak tetapkan lagi. Cuma sekarang ni saya start saja dulu hari Khamis malam Jumaat. Itu sajalah dulu. Sampai sini saja dulu. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.